Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Madatul Afika binti Mahazir. Nombor masjid 287474. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tentang topik yang dipilih iaitu kesan pandemik COVID-19 kepada masyarakat dan sekolah. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, penularan wabak coronavirus terbaru yang ditemui di China iaitu novel coronavirus 2019 atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengkategorikan situasi penularan COVID-19 ini sebagai pandemik kerana ianya merupakan penyakit berjangkit yang merebak melalui populasi manusia dan ke seluruh dunia. Ianya juga menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Pelbagai gejala penyakit dapat dikesan sekiranya menghidap COVID-19. Pandemik COVID-19 ini memberikan kesan yang buruk terhadap kesihatan, pendidikan, ekonomi, kewangan dan lain-lain, sehingga mengakibatkan beberapa negara termasuk Malaysia mengambil langkah menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perkara ini memberikan kesan kepada masyarakat dan sekolah kerana rakyat dinasihatkan untuk terus kekal di rumah, bekerja dari rumah ataupun work from home serta pergerakan di luar rumah dihadkan. Pemakaian pelitup hidung dan mulut serta mematuhi prosedur operasi standard SOP merupakan langkah-langkah pencegahan pandemik ini. Ekonomi negara sedikit sebanyak juga terjejas kerana rakyat tidak dapat menjalankan kehidupan seperti biasa akibat penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirul Aiman bin Zainuddin. Nombor metrik saya ialah 286328. Jadi saya akan menerangkan tentang isu bagi kesan pandemik COVID-19 terhadap masyarakat dan sekolah. Yang pertama ialah pembelajaran atas talian. Sebagaimana yang kita tahu, pada awal pandemik COVID-19, guru dan pelajar tidak dibenarkan untuk ke sekolah. Mereka perlu menjalani sesi pembelajaran secara atas talian. Perkara ini memberi kesan kepada pelajar-pelajar yang tidak mempunyai telefon di rumah mereka. Mereka tidak dapat mengakses ke dalam kelas secara atas talian. Bukan itu sahaja, terdapat juga pelajar-pelajar yang tinggal di dalam kawasan pedalaman. Mereka tidak dapat menjalani pembelajaran atas talian atas faktor rangkaian internet yang lemah di kawasan mereka. Yang kedua ialah penggunaan gadget semakin bertambah. Hal ini menyebabkan harga gadget semakin meningkat. Bukan itu saja, perkara ini memberi kesan juga kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak di rumah. Mereka tidak mampu untuk membeli gadget atau telefon bimbit kepada anak mereka bagi menjalani pembelajaran secara atas talian. Yang ketiga ialah kemerosotan prestasi pelajar. Hal ini disebabkan situasi pembelajaran di dalam kelas amatlah berbeza dengan secara atas talian. Mereka agak kurang fokus apabila mereka belajar secara atas talian. Hal ini kerana tiada siapa yang memantau mereka semasa dalam sesi pembelajaran tersebut. Bukan itu saja, terdapat juga beberapa pelajar yang tidak dapat menghadiri kelas atas faktor kelemahan internet serta tidak mempunyai telefon bimbit. Yang keempat ialah kemahiran guru dalam penggunaan gadget semakin meningkat. Hal ini kerana guru kerap menggunakan pelbagai bahan bagi menarik minat pelajar-pelajar untuk menyertai kelas mereka. Bukan itu saja, guru juga mampu menggunakan pelbagai website serta laman web untuk berkongsikan maklumat kepada para pelajar. Yang terakhir sekali ialah kehilangan pekerjaan. Semasa awal pandemik COVID-19, ramai pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Mereka diberhentikan oleh syarikat-syarikat atas sebab kurangnya permintaan barang kepada kilang mereka. Bukan itu sahaja, mereka juga bukan itu sahaja. Terdapat juga faktor lain, antaranya kemerosotan ekonomi kerana permintaan barang semakin berkurangan.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nur Hazwani binti Azhar bernama matrikan 285847. Berdasarkan pengenalan sosiologi kepada pendidikan, kita telah membeli 3 teori yang menekankan kajian bidang pendidikan dalam sesebuah masyarakat. Antara 3 teori tersebut adalah teori konflik, teori funksionalisme dan teori interaksionisme. Sehubungan dengan itu, antara hubungan kait antara isu-isu yang dibincangkan dengan teori sosiologi dalam pendidikan adalah teori interaksionalisme. Teori ini merupakan teori yang diperkenalkan oleh seorang pengkaji yang bernama George Herbert Mead pada tahun 1863 sehingga tahun 1931 dan merupakan satu teori yang mementingkan proses interaksi sosial manusia. Seperti yang dapat dijelaskan, perkaitan antara teori ini dengan isu-isu yang dikongsikan melalui kesan pandemik COVID-19 terhadap masyarakat dan sekolah adalah teori ini lebih memfokuskan kepada penelitian makna-makna yang dibentuk oleh masyarakat dan sekolah, khususnya guru-guru dan murid-murid. Teori internasionalisme ini juga telah mengenal pasti 2 bentuk atau tahap interaksi sosial, iaitu interaksi tidak simbolik dan interaksi simbolik. Baiklah, seiring dengan penularan pandemik COVID-19, pihak sekolah seperti guru-guru dan murid-murid perlu menggunakan kaedah pembelajaran secara atas talian. Oleh itu, teori interaksionisme ini sangat sesuai dikaitkan. Hal ini kerana terdapat interaksi simbolik di mana manusia mentafsir setiap gerak-geri isyarat seperti simbol, tanda-tanda, kata-kata dan bertindak berdasarkan hasil makna tafsiran tersebut melalui interaksi sesama individu. Selain itu, teori ini juga dapat dikatakan dengan situasi masyarakat yang hal ini dapat dikaitkan dengan masyarakat kerana melalui teori interaksionisme ini, masyarakat sangat mengambil peduli akan apa yang diperintahkan seperti Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Tan Sri Noor Hisham berkata untuk mengamalkan penjarakan sosial dan juga menggunakan face mask di tempat-tempat awam bagi mengelakkan penyebaran COVID ini. Jadi, oleh itu, masyarakat yang intelek juga telah memberikan respon yang positif dengan mengikut saranan dan nasihat yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini membuktikan pada masyarakat pada hari ini sangatlah mengamalkan interaksi sosial yang efektif melalui dan yang telah dikaitkan dengan teori interaksionisme ini. Akhir sekali, jelaslah bahawa kesan pandemik COVID-19 kepada masyarakat dan pihak sekolah sangatlah menunjukkan kesan yang efektif, iaitu hasil daripada teori interaksionisme ini kerana masyarakat dan pihak sekolah masih mengamalkan interaksi sosial yang berkesan dan juga memberikan tafsiran yang lebih jelas seiring dengan interaksi simbolik dan interaksi tidak simbolik. Sekian, terima kasih. Nama saya Nora Faiza binti Mat Fauzi dan nombor matrik saya ialah 287220. Saya akan membincangkan mengenai penyelesaian terhadap kesan pandemik COVID-19. Dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan pandemik COVID-19, penjarakan sosial serta kuarantin kendiri merupakan langkah terbaik. Oleh itu, dunia perlu memilih pembelajaran alam maya sebagai alternatif kepada mod pembelajaran bersemuka walaupun langkah itu mungkin dilihat sedikit mencabar dan terhad. Pembelajaran dan pengajaran secara dalam atas talian online merupakan kaedah yang diambil bagi meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran seperti kebiasaan. Seterusnya, terdapat juga program rancangan pembelajaran di rumah. Contohnya, program yang ditayangkan di televisyen seperti Didik TV dan Tutor TV yang merupakan salah satu langkah yang dijalankan bagi memastikan para pelajar dapat menuntut ilmu dengan sebaiknya. Di samping itu, pihak sekolah dan guru banyak menggunakan platform komunikasi menerusi video live stream untuk memudahkan komunikasi dari jarak jauh seperti platform Zoom dan Google Meet. Selain itu, terdapat juga kemudahan sistem pengurusan pembelajaran digital yang menggunakan aplikasi seperti Google Classroom yang memudahkan urusan guru-guru dalam memberi tugasan melalui aplikasi ini.
Penggunaan seperti aplikasi YouTube dan Google juga merupakan aplikasi terkini yang membantu pelajar untuk belajar secara kendiri. Akhir sekali, bantuan pelan data dan alat peranti juga dilaksanakan bagi golongan yang kurang berkemampuan seperti B40 ke bawah yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Nama saya Siti Amiza Afifah binti Azmi, nombor matrik 284485. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 ini telah menjejaskan keseluruhan institusi pendidikan di seluruh Malaysia. Ianya menyebabkan kelas secara fizikal telah bertukar menjadi kelas secara atas talian. Malahan, kaedah pengajaran dan pembelajaran ini akan memberikan kesan terhadap tahap penguasaan dan pencapaian akademik pelajar kerana pelajar telah hilang motivasi diri apabila belajar secara atas talian. Para pelajar akan hilang fokus untuk belajar kerana mereka mempunyai masalah internet ataupun tidak hadir ke kelas atas talian. Seperti pengetahuan umum, kelas atas talian ini memerlukan capaian internet yang sangat kuat untuk menampung aplikasi seperti Webex, Google Meet dan Google Classroom kerana mereka menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara digital. Jika capaian internet lemah, pelajar tidak dapat belajar dengan tenang dan selesa kerana tertekan dengan masalah internet. Oleh kerana itu juga, terdapat segelintir pelajar yang hilang semangat untuk teruskan belajar walaupun mereka fasih menggunakan teknologi canggih seperti telefon ataupun komputer. Akan tetapi, dengan adanya pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ini akan mengelakkan daripada penularan wabak COVID-19 di institusi pendidikan. Akhir kata, pandemik COVID-19 ini telah memberikan impak yang besar terhadap pendidikan dan masyarakat sekeliling kerana semua guru, pelajar dan ibu bapa perlu mempelajari ilmu teknologi maklumat dengan lebih mendalam.